personal offensive Eh, side eye. awak, kenapa awak tak masam je muka ni? Cuba senyum sikit. Kenapa kau yang senyum pula? Saya tak kenal awak pun. Nah, senyum tu kan satu sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita senyum, kita dapat pahala. Oh, ya ke? Baiklah kalau macam tu saya pasti akan senyum. Betul. Terima kasih. Nurin. Kenapa ni? Minum. Guna Apa tangan yang kiri. salah? Kenapa kan dua-dua? Saya guna tangan juga, bukan guna kaki. Kalau mengikut sunnah, kita sebagai umat Islam kena guna tangan kanan. Oh, tangan kanan. Jadinya lepas ni saya makan dan minum guna tangan kanan. Ya, betul. Oh, okey. Terima kasih Akilah. Saya tak perasan kau awak masuk. Saya dah masuk dah tadi. Lah, kenapa awak tak bagi salam? Kenapa kena bagi salam? Bagi salam tu kan sunnah Rasulullah. Ini juga sebagai tanda kehormatan kalau awak nak masuk rumah orang ke. Lain kali bagi salam tau. Okey, Nuri. Baik. Hai Akilah. Hai Nurin. Nurin, saya nak tanya boleh tak? Kenapa tu? Awak dah pulang kan ke saya punya pensel yang awak pinjam hari tu? Dah, saya baru je pulang tadi. Kenapa? Tapi saya rasa macam awak menipu lah sebab saya baru je nampak pensel awak dekat pensel saya dekat pen awak tadi. Ya ke? Mana ada? Tu bukan pensel awak dah. Tu pensel sama je macam awak ni. Tak baik penipu tau. Kita patutnya kena bercakap jujur. Barulah kita mengikut akhlak Rasulullah SAW. Yelah, maafkan saya. Saya sebenarnya dah terhilangkan pensel awak. Awak maafkan saya tak? Baik, saya maafkan awak. Maafkan saya ya. Jadi, stres lah buat nak kerja ni. Kenapa je putih? Penat lah kerja ni. Kenapa penat? Dia rasa nak marah dah. Sabar. Awak tak boleh ikut sangat perasaan awak. Awak tahu tak Nabi Muhammad SAW sentiasa bersabar tau walaupun dia menghadapi berbagai dugaan. Jadi kita sebagai umat kita kenalah contohnya sikap sabar Nabi Muhammad. Oh, macam tu. Dia Ish. Akilah, mana kau awak? Awak cuba tengok ni markah peperiksaan saya. Bagus apa 94? Mana ada, saya nak 100%. Awak ni saya pun dapat 74. Mana boleh macam ni? Kita kena sentiasa bersyukur apa yang kita selalu dapat. Sebab kita nak ikut sunnah Rasulullah yang sentiasa bersyukur apa adanya. Apalah macam tu. Saya bersyukur je lah. Awak tengok buat apa tu Nurin? Oh, saya tengah ni isi markah pertandingan bola balik tadi antara blok B dengan blok G. Oh, tu yang blok B menang tu kan? Sebenarnya blok B yang menang, tapi disebabkan saya nak tolong kawan saya tambahlah sikit markah untuk blok G. Jadinya blok G lah yang menang. Mana boleh macam tu Nurin? Kenapa pula? Kita kenalah bersikap adil seperti mana akhlak Rasulullah SAW. Saya dah faham. Jadinya saya buat ni salah lah Salah lah, awak sepatutnya beri kemenangan kepada blok B tu lah. Diorang kan dah susah payah. Betul juga apa awak cakap tu. Baiklah, terima kasih Akilah atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Ustazah Nur Hatim Hamidi Muhammad, para rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Pada hari ini program kami akan membincangkan berkenaan penghayatan akhlak dan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan Muslim. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami dahulu. Nama saya Puteri Solehah binti Abdullah. Nama saya Yundania binti Rasizam. Dan nama saya Nur Akilah Balqis binti Azmi. Baiklah rakan-rakan, penghayatan akhlak dan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan seorang Muslim merujuk kepada kesedaran mendalam serta amalan sebenar nilai-nilai murni dan panduan yang diwariskan oleh baginda. Penghayatan ini melibatkan usaha yang berterusan untuk memahami, menghargai dan mengaplikasikan ajaran Rasulullah dalam setiap aspek kehidupan, sama ada dalam hubungan Allah, sesama manusia maupun terhadap diri sendiri. Baiklah, Saudari Nurin, bolehkah kamu menjelaskan dengan lebih lanjut
berkenaan peranan as-sunnah? Boleh saudari Putri. Baiklah, terdapat dua aspek yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu aspek as-sunnah dan juga akhlak. Saya akan menerangkan dengan lebih lanjut dari aspek as-sunnah. As-sunnah merupakan suatu perkataan yang sering didengari sebagai seseorang yang beragama Islam. Namun, adakah kita tahu apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan as-sunnah? Baiklah, as-sunnah dalam bahasa Arab disebut sebagai at-tariqah yang membawa maksud tingkah laku atau gaya hidup yang baik dan juga terpuji. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Popular, as-sunnah ialah peraturan atau adat yang berdasarkan perbuatan dan perkataan Nabi Muhammad SAW yang digalakkan amalannya. Ini bermaksud sunnah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW wajib diamalkan oleh seluruh umat Islam. Dari segi bahasa pula, as-sunnah membawa maksud jalan atau kehidupan yang mulia atau sebaliknya. Manakala as-sunnah dari segi istilah membawa maksud setiap yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW daripada perkataan, perbuatan, takrir atau persetujuan, sifat khuluqiyah, sifat khalaqiyah dan kehidupan baginda sebelum diutus menjadi seorang rasul. Dalam Islam, umat Islam berpegang pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan satu pegangan yang berprinsipkan pegangan pada Al-Quran dan As-Sunnah menerusi para sahabat, tabi'in serta tabi'in dalam aspek akidah, syariah dan juga akhlak. Itu saja penerangan daripada saya. Baiklah, terima kasih Saudari Nurin. Sama-sama. Seterusnya izinkan saya menerangkan lebih lanjut berkenaan akhlak. Perkataan akhlak juga seringkali didengar oleh kita sebagai umat Islam. Akhlak dari sudut bahasa berasal dari kalimah al-khuluq yang bermaksud tabiat atau perangainya. Manakala dari segi istilah pula, akhlak merupakan sifat atau kelakuan diri yang sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan dengan mudah tanpa perlu berfikir panjang. Jika seseorang itu melakukan perkara yang baik menurut ajaran agama dan logik akal tanpa kesusahan, itu dianggap sebagai akhlak yang baik. Sebaliknya, jika seseorang cenderung melakukan perkara buruk dengan mudah, itu dianggap sebagai akhlak yang buruk. Dalam Islam, sumber utama akhlak ialah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memberikan panduan mengenai perilaku yang diinginkan Allah, manakala hadis memberikan contoh praktikal bagaimana Nabi Muhammad SAW menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh itu, agama memainkan peranan besar dalam membentuk nilai-nilai akhlak. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Bolehkah Saudari Akilah menerangkan lebih lanjut? Sudah tentu boleh saudari Putri. Baiklah, izinkan saya untuk menambah sedikit pengertian akhlak dan sunnah. Pada pendapat saya, akhlak merujuk kepada budi pekerti, moral dan tingkah laku seseorang yang mencerminkan nilai-nilai baik seperti kejujuran, kesabaran, keadilan dalam berinteraksi dengan manusia dan makhluk lain. Menurut Ibnu Sina dalam Jurnal Islam dan Masyarakat, akhlak adalah getaran yang terjadi di dalam jiwa yang berperasaan dan ianya bermula sejak daripada kita kecil. Tegaslah bahawa akhlak seseorang sebenarnya lahir dalam jiwa dan hati manusia. Akhlak juga merupakan cermin untuk melihat jati diri seseorang. Baiklah, seterusnya saya akan memberikan pengertian dari sudut sunnah. Sunnah pula merujuk kepada ajaran, contoh dan perilaku Rasulullah SAW yang dijadikan teladan oleh umat Islam. Sunnah meliputi segala tindakan, perkataan dan persetujuan baginda yang tidak hanya berkaitan dengan aspek akhlak, tetapi juga meliputi cara hidup, adab dan etika. Kedua-dua konsep ini saling melengkapi dan penting dalam membentuk seorang Muslim yang sejati, baik dalam hubungan dengan Allah maupun sesama manusia. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Saudari Akilah, penjelasan yang sangat jelas. Baiklah, selesai sudah kita menelusuri apa yang dimaksudkan dengan as-sunnah dan juga akhlak. Baiklah, sekarang kita akan membincangkan apa sebenarnya
membincangkan peranan as-sunnah dan akhlak dalam kehidupan manusia. Seperti yang kita tahu, akhlak dan as-sunnah sememangnya memainkan peranan signifikan dalam kehidupan setiap umat Islam. Baiklah, saudari Putri, bolehkah anda menjelaskan peranan as-sunnah dalam kehidupan kita sebagai orang Islam? Boleh, saya boleh menjelaskan dengan lebih lanjut. Jadi baiklah rakan-rakan, peranan akhlak dalam kehidupan seseorang Muslim sangat jelas terlihat melalui contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai model terbaik dalam menerapkan akhlak yang mulia, dan beliau diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Dan sesungguhnya engkau Muhammad berbudi pekerti yang agung," dalam surah Al-Qalam ayat 4. Rasulullah SAW juga menunjukkan pentingnya sifat seperti kejujuran, iaitu as-siddiq. Nabi juga selalu bersikap jujur dalam kata-kata dan tindakan, sehingga beliau dikenal sebagai gelaran Al-Amin, iaitu yang dapat dipercayai. Bukan itu sahaja, Nabi Muhammad SAW selalu sabar dalam menghadapi kesulitan, ejekan dan penolakan, terutamanya dalam menyebarkan dakwah Islam, dan bersikap adil dalam semua aspek kehidupan, sama ada dalam keputusan, perniagaan atau menyelesaikan konflik. Setakat sini semua faham? Putri. Baiklah, seterusnya, akhlak Rasulullah SAW juga menjadi asas dalam membentuk hubungan sosial yang harmoni. Beliau mengajarkan tentang hak-hak jiran, saling membantu dalam masyarakat, serta pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan. Rasulullah pernah bersabda, tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan pentingnya akhlak dalam memelihara kesejahteraan sosial. Seperti yang kita ketahui, ciri utama akhlak Rasulullah SAW adalah kesabaran dan keteguhan beliau dalam menghadapi pelbagai ujian hidup. Beliau mengajarkan umatnya untuk bersabar, tidak berputus asa dan tetap optimis dalam menghadapi cabaran. Nabi juga menunjukkan sifat pemaaf dan tidak berdendam kepada musuh-musuhnya, seperti dalam perang Uhud di mana beliau memaafkan musuh-musuhnya dan tidak melakukan pembalasan dendam. Seterusnya, akhlak mulia Rasulullah SAW sendiri adalah salah satu dakwah yang paling berkesan. Banyak orang tertarik kepada Islam kerana tertarik kepada kepribadian dan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Hal ini dikatakan demikian kerana dakwah Rasulullah bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan yang menunjukkan kasih sayang, empati dan keadilan. Ini menguatkan pandangan bahawa akhlak yang baik adalah salah satu alat dakwah yang paling efektif untuk menarik orang kepada Islam, lebih-lebih lagi kepada masyarakat yang bukan beragama Islam. Saya sendiri yakin setiap umat Islam mahukan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Betul. Oleh itu Rasulullah SAW mengajarkan bahawa akhlak yang baik adalah cara untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Ini menunjukkan bahawa akhlak yang baik adalah tanda iman yang kukuh dan penting untuk kehidupan akhirat. Sekian sahaja penerangan saya untuk bidang peranan akhlak. Terima kasih saudara Putri. Baiklah, sekarang izinkan saya untuk menambah dan menerangkan lebih lanjut tentang peranan as-sunnah dalam kehidupan kita sebagai seorang Islam. Baiklah, izinkan saya untuk memulakan penjelasan saya. Seperti yang kita tahu, as-sunnah merupakan sumber utama umat Islam selepas Al-Quran. Hal ini demikian kerana as-sunnah memainkan peranan yang sangat besar dan signifikan dalam kehidupan seseorang Muslim. Bukan itu sahaja, as-sunnah juga penting untuk menjamin pembentukan ummah yang unggul dan terpuji. Seterusnya, as-sunnah merupakan segala yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita wajib mengamalkannya. Kerana Nabi Muhammad SAW merupakan contoh terbaik bagi semua umat Islam
dan perlu dijadikan sebagai suri teladan. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad perlu dicontohi kerana sunnah-sunnah ini merupakan sumber kepada pembentukan nilai-nilai murni, etika dan akhlak dalam kehidupan Muslim. Hal ini demikian kerana Rasulullah merupakan insan kamil yang membuktikan Nabi Muhammad SAW memiliki segala ciri-ciri kesempurnaan yang dikurniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap perbuatan, percakapan dan kerohanian baginda. Oleh itu, kepribadian mulia dan kepribadian mulia dan diredai Allah mampu dibentuk melalui penghayatan umat Islam terhadap sunnah-sunnah yang ditinggalkan Rasulullah SAW. Jangan pernah kita tinggalkan dan lupakan sunnah Rasulullah SAW walaupun sekali. Dalam surah Al-Ahzab ayat 71, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim. Yang membawa maksud, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Sunnah Nabi Muhammad SAW juga merangkumi hubungan dengan Allah, hubungan sesama manusia dan juga hubungan dengan alam sekitar. Ini menunjukkan As-Sunnah merupakan panduan kepada umat Islam untuk mewujudkan cara hidup yang seimbang secara keseluruhannya dan bukan hanya tertumpu pada ibadah semata-mata. Sekian daripada saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudara Nurin atas penjelasan. Jadi seterusnya boleh Akila terangkan lebih lanjut. Boleh. Baiklah, izinkan saya untuk menambahkan lagi peranan sunnah dan akhlak. Pertama sekali, sunnah adalah panduan hidup yang menyeluruh, iaitu ataupun dikenali sebagai syumul. Sunnah merangkumi semua aspek kehidupan manusia bermula daripada kelahiran sehingga kematian. Ia merangkumi segala urusan termasuk kekeluargaan, rumah tangga, pasar, masjid, pendidikan, perniagaan, hubungan sesama manusia serta hubungan sesama Allah SWT. Sunnah memberikan panduan untuk menjalani kehidupan yang lengkap, mencakupi setiap sudut kehidupan umat manusia. Sunnah juga bersifat memudahkan ataupun dalam bahasa Arab kita panggil sebagai muyasar. Rasulullah SAW memahami hakikat kehidupan manusia dan menyedari bahawa sunnah harus disesuaikan dengan kemampuan manusia. Sunnah ini dirancang untuk memudahkan urusan kehidupan kita sebagai umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Permudahkanlah dan jangan menyusahkan, berikan kabar gembira dan jangan menakut-nakutkan." Perkara ini menunjukkan bahawa sunnah ini ada untuk memudahkan kita sebagai umat manusia sekarang yang kebanyakan kita lebih melakukan banyak kerja sekarang. Dan sunnah juga bukanlah untuk membebankan kita. Selain itu, dari segi peranan akhlak menjadi contoh kepada orang lain. Seorang Muslim yang berakhlak baik adalah teladan bagi orang lain. Dengan menunjukkan akhlak yang mulia, umat agama lain akan mengagumi agama Islam sebagai agama yang benar dan bukanlah agama teroris seperti yang dikatakan oleh minoriti golongan bukan Islam. Dalil Al-Quran, Allah SWT berfirman, "Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dialah yang banyak menyebut nama Allah." Di dalam surah Al-Ahzab. Berdasarkan dalil yang telah saya katakan sebentar tadi, kita dapat memahami yang Rasulullah SAW merupakan contoh teladan yang perlu diikuti oleh semua umat Islam agar imej agama Islam ini terjaga. Baginda dahulu juga pernah dicaci dan dihina, namun baginda hanya sekadar menanggapi semua perbuatan tersebut dengan senyuman. Daripada perkara ini kita dapat mempelajari yang bahawasanya akhlak yang baik dan sunnah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW
dapat menarik umat yang bukan Islam untuk masuk ke dalam agama Islam. Tepat sekali Akila. Saya juga berpendapat daripada penjelasan anda sebentar tadi, as-sunnah ni sememangnya merupakan pemudah cara dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim untuk mendapat ganjaran yang lebih besar sama ada di dunia dan juga di akhirat kelak. Betul saudari. Betul saudari Nuri. Baiklah, pasti saudari dan juga orang-orang di luar sana tertanya-tanya apa sebenarnya kepentingan as-sunnah sehingga ia perlu diamalkan oleh kita sebagai seorang Muslim dalam kehidupan. Jadi izinkan saya untuk menjelaskan dengan lebih lanjut tentang kepentingan as-sunnah dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Baiklah, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW menasihati kita dengan bersabda, siapa yang menghidupkan salah satu sunnahku lantas dikerjakan oleh orang ramai, maka ia memperoleh ganjaran mereka yang mengamalkan dengan tanpa mengurangi ganjaran mereka walau sedikit. Hal ini bermaksud, jika seseorang Muslim mempraktikkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan kemudiannya menyebarkan sunnah-sunnah tersebut kepada orang-orang di sekelilingnya dan diamalkan oleh mereka, maka individu tersebut akan menerima ganjaran pahala yang lebih besar. Umat Islam sepatutnya berlumba-lumba untuk melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW kerana ganjaran yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah luar biasa. Jelaslah bahawa salah satu asbab yang membawa umat Islam ke pintu syurga adalah dengan mengamalkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Selain itu, untuk menjalani kehidupan dalam komuniti Islam yang sejahtera, as-sunnah juga penting untuk diamalkan dan tidak boleh dilupakan begitu saja. Sunnah Rasulullah SAW banyak mengajarkan kita tentang kesantunan, keadilan, keharmonian dalam hubungan sosial bagi mengelakkan sebarang perselisihan faham dan pertelingkahan berlaku. Bukan itu sahaja, as-sunnah juga penting untuk membentuk satu cara hidup yang berhormat dan bermoral kerana seperti yang kita tahu, sunnah-sunnah yang diamalkan oleh Rasulullah adalah mengandungi nilai-nilai murni yang sepatutnya kita amalkan sebagai seorang Muslim. Oleh itu, melalui pengamalan sunnah-sunnah Rasulullah, ia sebenarnya menyediakan satu panduan yang komprehensif tentang cara hidup yang sesuai mengikut syariat Islam dan tidak bercanggah dengan agama kita serta akidah, kerana ia meliputi pelbagai aspek keislaman seperti ibadah, muamalat dan adab dalam kehidupan seharian. Baiklah, terima kasih murid atas penjelasan yang baik. Jadi sekarang ini saya jelaskan lebih lanjut tentang kepentingan akhlak dalam kehidupan Muslim. Silakan saudari. Baiklah rakan-rakan, sebagai umat Islam, pengamalan akhlak Rasulullah adalah tanda keimanan yang kukuh. Nabi Muhammad SAW sendiri menegaskan bahawa akhlak yang baik merupakan tanda iman yang sempurna. Baginda bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Akhlak yang mulia seperti kejujuran, kesabaran dan kasih sayang mencerminkan tahap takwa seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini akan mengelakkan perkara konflik sosial dan masalah moral. Dengan mengikuti akhlak Nabi, seseorang Muslim juga akan menghindari perkara negatif seperti hasad dengki, penipuan dan pengkhianatan. Perkara ini akan membentuk pribadi yang jujur dan amanah yang akan dihormati oleh orang lain. Bukan itu sahaja, Rasulullah SAW sendiri sentiasa mengajak umat Islam untuk menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, tidak kira hubungan kekeluargaan, persahabatan atau dalam pergaulan dalam masyarakat. Amalan seperti hormat menghormati, bertoleransi dan saling membantu membawa kepada kehidupan yang harmoni dan penuh dengan kasih sayang. Rasulullah SAW pernah berkata, tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Bismillahirrahmanirrahim. Oleh itu, apabila kita sentiasa berakhlak baik, kita akan mendapatkan keredaan Allah dan ganjaran di akhirat. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dari timbangan seseorang mukmin pada hari kiamat selain akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini menunjukkan kepentingan akhlak dalam menentukan kebahagiaan di akhirat. Baiklah, itu sahaja penjelasan daripada saya. Penjelasan yang sangat jelas. Betul kan saudara Akila? Kerana saya mendapati daripada penjelasan awak tadi, jelaslah bahawa akhlak ini sememangnya wajar untuk diamalkan oleh kita sebagai seorang Muslim kerana ia merupakan titik tolak kepada amalan kita pada hari akhirat nanti. Terima kasih saudara Fikri. Seterusnya, saudara Akila, bagaimana pula pendapat anda tentang kepentingan as-sunnah dan juga akhlak dalam kehidupan Muslim? Boleh anda menjelaskan serba sedikit? Boleh, saya akan menjelaskan sedikit tentang kepentingan sunnah dan akhlak supaya saudari-saudari berdua mendapat penjelasan yang lebih jelas. Baiklah, untuk kepentingan akhlak yang pertama, akhlak ialah sebagai cerminan keimanan. Akhlak yang baik adalah cermin yang menunjukkan keimanan seseorang. Seorang Muslim yang memiliki akhlak mulia menunjukkan bahawa imannya kepada Allah SWT adalah betul. Akhlak yang baik bukan hanya diukur melalui ibadah formal, tetapi juga melalui perilaku sehari-hari dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam dalil hadis, Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Ini menunjukkan akhlak yang baik merupakan teladan kepada kita sebagai umat Muslim. Baiklah, yang seterusnya, kepentingan akhlak ialah membentuk pemimpin yang adil. Akhlak yang baik penting bagi seorang pemimpin untuk berlaku adil dan bijaksana dalam memimpin masyarakat. Seorang pemimpin yang berakhlak mulia akan memperlakukan orang lain dengan penuh tanggungjawab, amanah dan tidak menzalimi orang bawahannya. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik pemimpin, kamu adalah mereka yang kamu cintai dan mereka pun mencintai kamu. Kamu mendoakan mereka dan mereka mendoakan kamu. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis ini, kita dapat faham yang jika seorang pemimpin itu baik, maka rakyatnya pun akan taatlah kepada pemimpinnya. Akhlak yang tinggi juga akan melahirkan pemimpin yang adil sebagaimana Rasulullah dahulu sangat mementingkan keadilan walau apapun keadaan yang berlaku. Jadi adakah saudari-saudari berdua berminat untuk mendengarkan sedikit kisah sejarah Rasul yang terdahulu, sejarah Nabi? Silakan saudara Saya Akila. berminat. Saya meminjamkan telinga. Baiklah, izinkan saya untuk menceritakan tentang sejarah tersebut. Seperti mana yang berlaku di dalam Perang Badar, Nabi membenturkan sedikit saf para tenteranya ketika ingin melakukan solat. Tiba-tiba pada ketika itu Sawad bin Uzayyah terkeluar sedikit daripada saf itu. Nabi pun mencucuk dan dengan menggunakan ranting kepada badan beliau. Dan Nabi bersabda, betulkan kedudukanmu wahai Sawad. Dan pada ketika itu Sawad berkata, engkau telah menyakitkanku wahai Rasulullah, biarkan aku membalasmu. Dan sepatutnya kita sebagai seorang Muslim yang biasa sudah tentu jika ada orang yang ingin membalas perbuatan kita, kita tidak akan benarkan dengan alasan tak perlu rakut. Sebab ikutkan Nabi Muhammad SAW pada ketika itu pun melakukan perkara tersebut untuk perkara yang benar lah. Sebab memang seperti mana yang kita tahu, sewaktu ingin kita solat, sepatutnya memang saf kedudukan itu berada dalam keadaan yang teratur. Namun pada ketika itu Sawad tak berkeras ingin membalas perbuatan Rasulullah SAW. Tetapi pada ketika itu Nabi Muhammad SAW tanpa berkata banyak, baginda terus membuka baju dan baginda berkata kepada Sawad, balaslah wahai Sawad.
Baiklah, kalau kita lihat sebenarnya perbuatan Rasulullah tersebut merupakan benar kan, tetapi baginda tetap memberikan sawat untuk membalas kepada baginda. Logiknya kalau kita berada di tempat Nabi, tentu kita akan memberi berbagai alasan. Tapi Nabi pada ketika itu tidak memberikan banyak alasan, sebab Nabi berpegang pada keadilan yang bukan hanya sekadar dituturkan di mulut, tetapi tindakan yang dibuat dengan penuh insaf dan kesedaran. Pada ketika itu sawat membalas dengan tindakan yang tidak disangka. Sebenarnya beliau memeluk dan mencium perut Nabi yang mulia kerana dia tahu mungkin ini merupakan kali terakhir beliau dapat pegang pada Nabi Muhammad SAW lah, sebab mereka sedang berada di dalam peperangan kan. Jadi itu saja sedikit sejarah Nabi Muhammad. Seterusnya izinkan saya untuk mengupas sedikit kepentingan sunnah dalam kehidupan kita. Salah satu kepentingan utama sunnah ialah menjadi panduan kehidupan yang menyeluruh bagi setiap Muslim. Sunnah merangkumi setiap aspek kehidupan dari perkara kecil hingga perkara besar, termasuklah urusan ibadah, sosial, keluarga, pekerjaan dan hubungan antara manusia dengan Allah. Sunnah adalah amalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW melalui kata-kata, tindakan dan pengesahan baginda dalam menjalani kehidupan seharian. Sunnah juga merupakan panduan kepada umat Islam yang menunjukkan cara terbaik untuk menjalani kehidupan yang memang berlandaskan kepada ajaran agama. Sebagai contoh, sunnah mengajar kita tentang bagaimana menjaga kebersihan diri, seperti berwudu, mencuci tangan sebelum makan. Selain pada itu, sunnah juga memberi panduan tentang hubungan sosial seperti adab memberi salam, bersikap baik kepada jiran dan berlaku adil dalam urusan perniagaan. Melalui sunnah, kita juga mempelajari cara mengatasi ujian hidup dengan kesabaran dan keyakinan kepada Allah. Baiklah, saya rasa itu saja perkongsian yang saya dapat berikan kepada saudari-saudari sekalian. Terima kasih Atila, penjelasan yang sangat jelas dan mampu untuk difahami. Baiklah, saya akan menjelaskan dengan lebih lanjut berkenaan kepentingan sunnah dalam kehidupan seharian. Baiklah, katakan Rasulullah SAW merupakan contoh teladan yang terbaik dan segala perbuatan serta perkataan baginda memberikan model yang dapat diikuti oleh umat Islam dalam semua aspek kehidupan. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang bermaksud, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa sunnah Rasulullah SAW adalah panduan praktikal yang terbaik untuk hidup berlandaskan Islam. Dengan mengamalkan sunnah, kita sebagai seorang Muslim akan dapat menjalani kehidupan dengan penuh keberkatan dan mencapai keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi. Selain itu, sunnah juga memudahkan kita untuk memahami dan melaksanakan ajaran Al-Quran dalam kehidupan harian dan mendidik kita menjadi insan yang lebih bertakwa, bertanggungjawab dan berakhlak mulia. Baiklah, itu serba sedikit penjelasan saya. Terima kasih. Baiklah, rakan-rakan, izinkan saya menambah sedikit penjelasan berkaitan dengan kepentingan akhlak dalam kehidupan Muslim. Dalam kehidupan individu maupun masyarakat, akhlak yang mulia merupakan perhiasan yang paling tinggi nilainya yang perlu dimiliki oleh seseorang Muslim. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang mempunyai rasa tanggungjawab yang tinggi mengenai tingkah laku diri peribadinya sendiri dan masyarakat yang berhubungan dengan nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam ajaran agama. Akhlak mulia yang lahir dari ketakwaan yang sejati kepada Allah mencegah seseorang Muslim dari perbuatan-perbuatan yang dipandang jijik lagi hina oleh Allah dan Rasul-Rasulnya. Perkara ini mencerminkan falsafah hidup yang Islamik dan jauh dari sifat-sifat yang tidak diredai oleh Allah. Antara perbuatan-perbuatan keji yang dimaksudkan adalah seperti egoistik, munafik, fasik dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan ini sememangnya dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Tujuan dan perjuangan hidup yang terkandung dalam falsafah hidup Muslim yang baik hendaknya adalah menuju ke arah pembentukan insan kamil seperti yang saya sebutkan sebentar tadi dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dalam menerangkan maksud tentang insan kamil, Imam Al-Ghazali mendefinisikannya sebagai seorang manusia yang mengabadikan diri kepada Tuhan, berjuang untuk masyarakat, menyempurnakan sifat-sifat peribadiannya. Menurut Zainal Abidin Ahmad pada tahun 1975. Sekian sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih Nurin atas penjelasan yang sangat hebat tadi. Saya rakan-rakan, akhlak dan as-sunnah seperti yang kita tahu sememangnya merupakan dua aspek yang perlu diamalkan dalam kehidupan seharian. Oleh itu, mungkin kita tertanya-tanya, apakah kesan yang akan berlaku sekiranya kita tidak dapat mengamalkan akhlak dan juga as-sunnah dalam kehidupan kita? Jadi, izinkan saya untuk memulakan perbincangan tersebut. Yang pertama, jika umat Islam tidak mengamalkan as-sunnah, umat Islam bukan sahaja hilang pandangan hidup tetapi juga turut menjejaskan keimanan, akidah dan juga ibadah. Pertama sekali, seseorang Muslim tidak dapat memahami agama Islam itu sendiri dengan baik. Hal ini demikian kerana jika Muslim menolak as-sunnah, ia dianggap seolah-olah turut menolak hukum-hukum dalam Islam kerana segala isi-isi Al-Quran yang menerangkan tentang hukum-hukum Islam telah dijelaskan dengan lebih terperinci dalam as-sunnah. Sebagai contoh, penjelasan tentang ibadah-ibadah wajib seperti puasa, menunaikan haji dan membayar zakat. Kesempurnaan ibadah mungkin akan terbatas dan tidak dapat dicapai sekiranya umat Islam tidak berpegang teguh pada as-sunnah. Selain itu, keteguhan iman dan ketakwaan kepada Allah akan terbatas tanpa as-sunnah. As-sunnah yang diamalkan oleh Rasulullah SAW banyak berbentuk ibadah dan juga ketaatan kepada Allah SWT sebagai pencipta sekalian alam. Sebagai contoh, solat-solat sunat dan zikir. Sunnah-sunnah ini amat penting dalam membantu seseorang Muslim untuk sentiasa mengingati Allah pada setiap masa. Bukan itu sahaja, solat-solat sunat dan solat-solat sunat yang menjadi sunnah seperti solat istikharah dan solat hajat akan mendorong sekalian umat supaya hanya berserah dan berdoa kepada Allah sebagai pembantu saat dilanda kesusahan hidup. Kemungkinan untuk berlaku syirik juga akan berlaku sekiranya umat Islam mempunyai sifat sombong dan takbur kerana tidak mahu memohon pertolongan daripada Allah. Allah amat murka kepada hamba-hambanya yang takbur seperti yang disebut dalam surah Al-Nahl ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud sebenarnya bahawa Allah mengetahui akan apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan. Sesungguhnya ia tidak suka kepada orang-orang yang sombong takbur. Sekian sahaja penjelasan daripada saya. Saya harap rakan-rakan boleh faham tentang apa yang saya sampaikan sebentar tadi. Pasti rakan-rakan semua tertanya, mengapakah akhlak dan sunnah ni penting dalam kehidupan seharian? Jadi, betul? Mari kita merungkaikan. Jadi mari saya rungkaikan apakah kesan jika kita tidak mengamalkan akhlak dalam kehidupan seharian kita. Jadi mari saya rungkaikan apa kesan jika kita tidak mengamalkan akhlak dan sunnah dalam kehidupan seharian. Silakan saudari. Begitu juga dengan akhlak, jika kita tidak dapat mengamalkan akhlak yang baik, terdapat beberapa kesan. Yang pertama, seseorang mudah terjerumus ke dalam sifat-sifat buruk seperti penipuan, hasad dengki dan kezaliman. Perkara ini akan mengakibatkan kemerosotan moral di mana individu tersebut tidak lagi mempunyai panduan yang betul untuk membezakan antara yang baik dan yang buruk. Rasulullah SAW telah menunjukkan pentingnya akhlak mulia sebagai asas kehidupan beragama dan sosial. Maka tanpa akhlak ini, individu akan kehilangan pedoman moral yang kukuh. Selain itu,
Tanpa adab yang baik, konflik mudah terjadi yang mengakibatkan perselisihan, perpecahan kekeluargaan dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Perkara ini kerana kepercayaan, hormat dan toleransi akan semakin hilang tanpa akhlak yang baik. Oleh itu, hubungan sosial akan mudah runtuh. Jadi seperti yang kita ketahui, Rasulullah SAW banyak menggunakan akhlak mulia sebagai bentuk dakwah yang sangat berkesan. Jadi orang tertarik kepada agama Islam kerana melihat keindahan akhlak baginda sendiri. Oleh itu, jika umat Islam gagal mengamalkan akhlak baginda, imej Islam akan tercemar. Dan juga dakwah melalui teladan yang baik akan terjejas. Perkara ini akan menimbulkan persepsi negatif terhadap agama dan menolak orang lain daripada mengenali Islam. Bukan itu sahaja, seseorang juga akan jauh dari rahmat dan keridaan Allah kerana akhlak yang buruk bukan sahaja mendatangkan dosa, tetapi juga menjauhkan seseorang daripada kebahagiaan di akhirat. Kerana akhlak yang baik adalah salah satu asas untuk mendapatkan ganjaran di akhirat. Sekian sahaja peneraman daripada saya. Terima kasih kepada saudari Putri di atas penjelasan sebentar tadi. Maka izinkan saya pula untuk memberikan penjelasan saya. Silakan saudari Balkis. Baiklah, izinkan saya untuk menerangkan kesan jika kita tidak mengamalkan sunnah dan akhlak. Tanpa akhlak, seseorang mungkin akan terjerumus ke dalam perlakuan yang tidak bermoral seperti penipuan, rasuah, fitnah dan penindasan. Ini bukan sahaja merosakkan integriti individu tetapi juga menjejaskan kestabilan institusi sosial seperti keluarga, perniagaan dan kerajaan. Sebagai Muslim, akhlak yang baik bukan sahaja merupakan cara untuk mencapai keredaan Allah, tetapi juga alat untuk menjaga keharmonian sosial dan mewujudkan kehidupan yang penuh keberkatan. Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3, iaitu apabila dia berbicara, dia berdusta, apabila dia berjanji, dia memungkiri, dan apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya akhlak yang baik, dan apabila nilai-nilai ini tidak dijaga, ia akan membawa kepada hilangnya kepercayaan yang sangat sukar untuk kita raih dan perbaiki. Okay. Salah satu kesan utama jika tidak mengamalkan sunnah pula adalah kehilangan panduan hidup yang seimbang dan sempurna. Sunnah Rasulullah SAW menyediakan panduan praktikal yang melengkapi ajaran Al-Quran dalam pelbagai aspek kehidupan termasuk ibadah, hubungan sosial, muamalat serta akhlak. Apabila seseorang tidak mengamalkan sunnah, mereka kehilangan contoh teladan yang lengkap dalam meneliti kehidupan yang selaras dengan ajaran Islam. Sunnah Rasulullah SAW itu sendiri sebenarnya merupakan panduan tentang cara melaksanakan ibadah dengan betul. Sunnah Rasulullah SAW memberi panduan tentang cara melaksanakan ibadah dengan betul. Tanpa mengikuti sunnah, seseorang mungkin tersesat dalam pelaksanaan ibadah yang tidak sempurna atau tidak mengikut cara yang diajarkan oleh baginda. Contohnya, cara berwuduk, solat atau berpuasa tidak akan mencapai kesempurnaan tanpa mencontohi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih saudari Akina. Sekarang izinkan saya pula untuk menjelaskan sedikit berkenaan kesan sekiranya kita tidak mengamalkan sunnah dan akhlak dengan betul. Sebenarnya rakan-rakan, saya ada sedikit pertanyaan. Adakah sunnah dan akhlak ini merupakan dua perkara yang sama ataupun berbeza? Sebenarnya Nurin, akhlak dan sunnah ni merupakan perkara yang berbeza. Akhlak dan sunnah juga sebenarnya mempunyai perkara yang sama dan juga perbezaan yang tersendirilah. Betul tu saya satu. Baiklah Putri, boleh tak awak mulakan dengan menjelaskan sedikit tentang perbezaan antara akhlak dan juga sunnah?
Saya boleh terangkan dengan lebih lanjut. Baiklah, jadi pada asasnya akhlak ni merujuk kepada sifat-sifat dan tingkah laku baik yang perlu dimiliki oleh seseorang. Manakala as-sunnah pula ialah contoh amalan Nabi Muhammad SAW dalam segala aspek kehidupan. Betul tu Putri. Sebenarnya akhlak itu merupakan suatu perkara yang sangat luas. Ia bukan sahaja tentang perbuatan tetapi juga berkaitan dengan niat seseorang. Sebagai contohnya dalam kehidupan seharian, kalau kita berkata benar, berlaku adil atau memberi pertolongan kepada orang lain, itu semua termasuk dalam aspek akhlak. Ia merangkumi kebaikan moral, integriti dan hubungan sesama manusia. Ya, betul Akilah. Akhlak ni bukan hanya terhad kepada amalan Nabi sahaja. Contohnya, jika seseorang itu sabar ketika menghadapi musibah atau menjaga amanah orang lain, itu adalah merupakan tanda akhlak yang baik. Walaupun tidak semestinya dinyatakan secara spesifik dalam mana-mana hadis. Oh, saya faham. Jadi, macam mana pula dengan as-sunnah? As-sunnah pula merujuk kepada amalan-amalan khusus yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadis, perbuatan dan perkataan baginda. Ini merangkumi panduan dalam aspek ibadah, muamalat, akhlak dan kehidupan seharian. Sebagai contohnya, cara Nabi Muhammad SAW berdoa, bersolat atau menjalankan urusan harian merupakan sebahagian daripada as-sunnah. Ya, baik Cis. Saya bersetuju dengan awak. As-sunnah ni sebenarnya membantu kita sebagai orang Islam untuk mencontohi akhlak yang baik melalui amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, as-sunnah sering dianggap sebagai pelengkap kepada akhlak kerana ia memperincikan cara-cara Nabi melaksanakan akhlak yang mulia. Jadi, boleh dikatakan as-sunnah adalah jalan untuk mencapai akhlak yang baik, bukan? Betul. Ya, betul. Akhlak ialah hasil yang kita cuba capai, iaitu moral dan etika yang baik. Manakala as-sunnah pula ialah cara yang disarankan oleh Nabi untuk melaksanakannya. Sebagai contoh, kita disuruh untuk berbuat baik kepada jiran-jiran, betul? Betul, saudari. Dan as-sunnah pula memberikan contoh bagaimana Nabi berinteraksi dengan jiran-jirannya. Baiklah, saya faham. Baiklah, jadi secara ringkasnya persamaannya ialah kedua-duanya mendorong umat Islam untuk memiliki tingkah laku yang baik. Perbezaannya pula ialah akhlak adalah prinsip moral yang lebih umum, sementara as-sunnah ialah amalan khusus Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan cara kita mencapai akhlak yang baik. Baiklah, selain itu, antara persamaan ketara yang boleh saya lihat antara akhlak dan juga as-sunnah, kedua-duanya berpaksikan ajaran Islam yang sebenar. Akhlak yang baik dan juga amalan as-sunnah berpaksikan kepada Al-Quran dan Islam. Akhlak yang mulia diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, manakala as-sunnah pula merupakan cara hidup Nabi Muhammad SAW mencontohi akhlak tersebut dan tindakan dalam perkataannya. Seterusnya, akhlak dan as-sunnah juga berperanan untuk membentuk kepribadian yang mulia bagi umat Islam. Kedua-duanya memainkan peranan yang penting. Akhlak meliputi sifat-sifat seperti jujur, amanah, sabar dan berbuat baik. Manakala as-sunnah pula mencontohkan bagaimana sifat-sifat ini dilakukan dan diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan mengamalkan kedua as-sunnah dan juga akhlak, kita sebagai seorang Muslim akan dapat membentuk suatu identiti diri yang berakhlak mulia dan terpuji. Jelas? Adakah kamu boleh jelas dengan penjelasan saya sebentar tadi? Ya, jelas betul. saudari Nuril. Baiklah, terima kasih kepada pendengar.